pegawai-pegawai masjid, pengurusi serta ahli jurusan masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini dapat lagi kita sama-sama menunaikan kewajiban kita fardhu zuhur. Mudah-mudahan Allah berikan kita sentiasa inayah dan wiqayahnya. Terutama kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan, di kemuncak Ramadan. Kita hampir sampai ke kemuncak Ramadan, yang mana sangat-sangat getir sama ada Allah menerima Ramadan kita pada kali ini atau sebaliknya. Tazkirah zuhur pada hari ini tentang istiqamah semasa dan selepas Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah sehingga menemui ajal mereka. Ketika mana saat kematian mereka, malaikat akan turun. Malaikat-malaikat akan berkata, janganlah takut dan janganlah sedih, dan terimalah berita kabar gembira bahawa kamu mendapat syurga yang telah dijanjikan. Ini adalah bentuk orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang konsisten dalam amalan, dalam akidah. Kalau kita lihat para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama silam, mereka sentiasa istiqamah dalam amalan-amalan mereka. Bukan hanya sekadar amalan-amalan harian, tetapi yang lebih besar akidah mereka. Mereka mempertahankan akidah Islam seperti mana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau yang berasal daripada seorang yang kaya raya, memiliki gedung-gedung kain, tetapi demi kerana Islam sanggup istiqamah bersama dengan Nabi, sehingga akhirnya selembar kain pun tidak mencukupkan untuk menutup tubuhnya semasa beliau syahid meninggal dunia. Beliau terpaksa meninggalkan kekayaan gedung-gedung kain yang ada di Makkah untuk bersama Nabi di Madinah dan berperang dengan Nabi. Akhirnya mati syahid dalam perang Uhud. Bila Nabi nak tutup jasad beliau, nak tutup bahagian kepala, nampak kaki, tutup bahagian kaki, nampak kepala. Akhirnya Nabi tutup bahagian kepala dan bahagian kaki itu ditutup dengan daun izkhir, yaitu serai, daun serai. Dan semasa jenazahnya diuruskan, Nabi menangis karena istiqamah konsisten beliau. Nabi hantar beliau lebih awal, Mus'ab bin Umair, sebagai mata-mata Nabi untuk melihat respon orang Madinah. Maknanya Nabi ini seorang yang strategis, yang bukan pergi Madinah sembrono. Dah hantar Mus'ab untuk melihat bagaimana, dah buat bai'ah Aqabah Ula, bai'ah Aqabah Tsaniyah. Ini semua pra hijrah, buat perjanjian dengan orang Madinah. Aqabah Ula dan Aqabah Tsaniyah dihantar Mus'ab untuk melihat bagaimana orang-orang Madinah. Bukan pakai pergi macam kita pergi melancong, tak ada. Tengok, kalau zaman sekarang pakai penculaan,
Kalau sekarang dia ada jula, sejauh mana boleh menang ke tak boleh menang. Menang betul ke menanggung kekalahan? Menang juga. Menang tak? Menang. Menanggung kekalahan. Jadi dua. Jadi Mus'ab bin Umair ni Nabi hantar. Akhirnya beliau tak sempat nak kembali kaya, kerana sahabat-sahabat yang panjang umur kaya raya. Seperti mana Amr bin As, ketika beliau meninggal, Abdullah bin Abu, anaknya juga seorang sahabat, mengatakan ayahku meninggalkan 50 juta dirham. Satu dirham lebih kurang 25 ringgit. Satu dinar 825. Jauh beza. Duit emas dan duit perak. Amr bin As meninggalkan 50 juta. Dia banker. Zaman Nabi pun ada banker. Ada dua yang saya kenal, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, dan juga Amr bin As. Mana orang simpan duit dekat beliau. Kaya. Banyak Mus'ab tak sempat, kerana dah syahid pada peperangan yang awal. Yang awal Badar selamat, yang kedua Uhud mati syahid. Nabi menangis, berjurai yang mata Nabi melihat Mus'ab. Daripada kaya raya, tokek kain, gedung kain milik dia, milik keluarga dia lah, sekali dengan dia lah, kerabat-kerabat kaya raya, hartawan. Tapi demi Islam, istiqamah, sanggup mempertahankan akidah. Nabi menangis sambil membacakan ayat surah Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Sebahagian daripada orang-orang beriman, rijal, manusia-manusia yang hebat, yang mengkotakan apa yang telah mereka janjikan pada Allah. Sebahagian mereka ada yang sudah mati syahid, sebahagian mereka masih lagi menunggu. Apa yang berlaku pun wama tadalu tabdila, mereka takkan ubah. Mereka tetap bersama Nabi, kalah menang, kaya miskin bersama Nabi. Inilah istiqamah yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat. Istiqamah bersama Nabi. Mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk Islam. Dan inilah yang perlu kita contohi. Kita hanya dituntut untuk istiqamah dalam bulan Ramadan. Kita nak kait dengan bulan Ramadan. Kita Ramadan ni hanya 30 hari. Untuk kita istiqamah sembahyang witir, untuk kita istiqamah sembahyang tarawih, untuk kita istiqamah datang masjid 35 kali seminggu, sehari 7 kali. Untuk kita istiqamah semua yang kita dituntut, berpuasa setiap hari, berzikir, berselawat, tahajud, bangun malam 30 hari. Ini madrasah, inilah masanya untuk kita tunjukkan istiqamah kita. Kerana kalau kita nak bandingkan ulama-ulama dulu sangat jauh, sangat luar biasa. Pelbagai istiqamah yang mereka tunjukkan. Seperti mana Nabi sendiri, the king of mustaqim, raja bagi orang yang istiqamah. Nabi sendiri setiap hari, setiap minggu, setiap bulan menunjukkan istiqamah yang sangat tinggi. Antara Nabi buat istiqamah, Nabi buat ialah 11 rakaat. Nabi tak pernah tinggal. Menurut hadis Aisyah, kana Rasulullah SAW la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tak pernah tinggal Ramadan dan di luar Ramadan. Nabi kekal 11 rakaat. Kenapa 11 rakaat? Nabi suka qiyam yang panjang. Nabi suka lama berdiri. Nabi sebut afdalus salat tulul qunut, sebaik-baik solat lama berdiri. Tapi kita tak mampu. Umar ubah, Umar modify, Umar ubah, Umar sesuaikan. Kerana kalau lama berdiri susah. 11 rakaat Nabi lebih sukar daripada 23 rakaat kita. Lebih sukar. Sebab sampai ke tengah malam, kadang-kadang sampai ke hampir subuh. Ada satu hadis daripada Abu Zar Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Namanya Jundub bin Junadah, tapi kita biasa kenal Abu Zar. Abu Zar ni kunyah. Macam tuan-tuan ada nama anak Muhammad, Abu Muhammad. Anak tuan-tuan nama Hakim, Abu Hakim. Bukan nama dia. Abu Zar namanya Jundub bin Junadah. Beliau meriwayatkan hadis, satu hari, satu Ramadan,
Nabi tak keluar tarawih kecuali berbakinya Ramadan 7 hari, yaitu malam yang ke-23. Nabi keluar jadi imam sembahyang tarawih. Kenapa Nabi tak keluar hari-hari? Nabi tak istiqomah lah Ustaz. Apa yang disebut Nabi bagi sebab khasyitu an tufradu ala ummati. Aku bimbang kalau aku buat hari-hari di luar bersama dengan para sahabat berjemaah, aku bimbang ianya difardukan untuk Nabi. Kesian dengan kita kalau fardu 5 waktu beramai yang tak buat, apatah lagi tarawih. Malam yang ke-23 Nabi keluar dengan para sahabat. Mula-mula Nabi buat sepertiga malam, maknanya sampai pukul 10 sunnah. Agak maksudnya taklah awal sangat, sederhana. Malam 24 Nabi tak keluar. Nabi keluar semula malam yang ke-25. Dalam hadis sebut baki 5 hari lagi. Dalam hadis tak sebut 25, baki 5 hari lagi. Bila berbaki 5 hari Nabi keluar. Fardu-fardu Nabi keluar, cuma tarawih Nabi tak keluar. Dan Nabi jadi imam lagi. Kali ini lebih lagi. Nabi sembahyang dengan para sahabat ila nisfillah, sampai separuh malam, sampai 12.30 pukul 1, sampai separuh malam. Ketika itu Abu Zar perawi hadis ini berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lau tanaffaltana baqiyatan lail. Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau sembahyang tarawih ini sampai hujung malam. Abu Rasul Nabi habiskan baqiyatan lail, baki malam tu sampai hujung. Dalam Islam malam sampai subuh ya. Kita malam sampai pukul 12. Itu orang putih lah. Mana orang tak tahulah daripada mana, orang putih ke barat ke kan. Kita Islam tak. Islam ni pukul 3 bukan 3 pagi, 3 malam. Sebab 3 malam tak ada beza dengan sebelah malam. 3 pagi tak ada beza dengan sebelah malam. Sama je, gelap je. Di pagi fajar, sebab dia dah ada fajar, ada cahaya. Sebab dia ikut kepada keadaan. Bulan kita ikut keadaan. Bukan bulan Mesir, kita ikut keadaan tetap dia. Jadi waktu kita zuhur asar ikut keadaan, ikut waktu. Maksudnya kita memang sinonim, sejajar dengan alam. Bulan-bulan Islam, waktu Islam. Tapi kalau waktu orang putih tak tahulah kenapa bulan 1 pagi gelap dia. Tak mana paginya. Kalau tuan-tuan ada jawapan, nanti lepas kuliah bagi jawapan kat saya lah. Saya tak tahu, saya jahil bab ni. Kenapa pukul 1 pagi? Tak ada pagi pun, tak ada cahaya pun kan. Serupa je, orang botel kata sama, tak ada bezanya. Jadi kata Abu Zar, kata kami nak habiskan malam dengan tarawih. Subuh baru habis tarawih. Apa Nabi sebut? Maksudnya ini semua tahulah. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyamal lailah. Siapa yang bersama imam, istiqamah bersama imam sampai habis, hatta yansarif, sampai imam beredar. Tak payah sampai balik pula. Kalau sampai balik nanya isi imam banyak, ramai jemaah pergi rumah imam kan. Allah tulis, Allah catat pahalanya qiyamal lailah, pahala semalam. Ingatkan Nabi tak nak buat macam yang disarankan oleh Abu Zar. Kalau kita imam sampai tengah malam, tinggal Pak Imam, Pak Bilal, Pak Siap, ada seorang tu tinggal, mungkin dia ada niat nak jadi editor tahun depan tu, atau kena nampak muka lah sikit kan. Jadi tak ada siapa. Kalau kita buat sampai 12 malam, pukul 10.30 pun tak tahan, pukul 11 lagi tak tahan. Tapi Abu Zar semangat nak Nabi buat lagi. Akhirnya malam ke-28, 26 Nabi tak keluar, dan malam ke-27 3 hari berbaki Nabi keluar balik. Keluar masa tarawih lah. Subuh keluar, Isyak keluar, cuma tarawih. Bila Nabi keluar tadi, sebab tu sembahyang jemaah ni lagi besar pahalanya daripada apa tarawih tu. Kadang-kadang kita maghrib tak buat, Isyak pun tak buat, kata apalah dia buat kat rumah. Sampai tarawih je. Yang lebih sadis lagi, tarawih dulu baru Isyak. Ada juga tak sah. Kan Nabi sebut solat malam ni bermula daripada selepas solat Isyak. Ma baina solatil Isyak ila tulu'il fajar. Maksudnya di antara selepas solat Isyak. Tak solat, tak sah tarawih, tak sah witir, tak sah tahajud, tak sah qiyamul lail.
Sebab tarawih ni dia bawah kelompok qiyamul lail. Qiyamul lail banyak, sembahyang malam lah, tahajud, qiyamul lail, witir, tanpa salat isyak tak sah. Jadi keutamaan kita sembahyang fardu berjemaah di masjid. Tarawih juga utama, tapi Nabi tak pernah tinggal. Maghrib pun dalam hadis pun, kana Rasulullah SAW aftara ala tamarat qabla ayyusallil maghrib. Nabi makan kurma, menjamah kurma sebelum sembahyang maghrib. Sebab tu kita ikut Nabi juzuk kecil je berbuka dengan kurma. Nabi berbuka dengan kurma, kita berbuka dengan kurma. Kemudian ayam masak kurma, daging masak kurma, jus kurma, cucur kurma, lama-lama koma. Koma sampai isyak, tidur sekejap, lenang kan, bangun-bangun tarawih terus. Nabi sebelum maghrib, Nabi kurma sembahyang maghrib. Nabi memang makan sikit tuan-tuan. Dalam hadis sebut apa? Bihasbi mri'in luqayman yuqim nasubah. Ini saya berkali nak amal susah. Hanya beberapa suapan kecil. Datang mana perkataan kecil? Luqaymah. Dalam bahasa Arab, suap luqmah. Istilah tasghir luqaymah, suapan kecil, mini suap. Mana Nabi beberapa suapan kecil. Sebab tu Nabi mampu makan kurma-kurma kemudian maghrib. Kita berbagai-bagai kurma ada. Ayam masak kurma, kami masak kurma juga lah. Maknanya sebab tu Nabi tak pernah tinggal. Sebab tu kita kena usahakan sentiasa berada dalam saf-saf para jemaah. Dan antara yang hebat bab solat jemaah istiqamah ni, insan bernama Sa'id bin Musayyab. Siapa dia? Tokoh tabi'in, tokoh hadis. Beliau sebut, ma'azana mu'azzimun munzu 20 sanah illa wa ana fil masjid. Tak pernah azan berkumandang di masjid semenjak 20 tahun kecuali aku sudah berada di masjid. 20 tahun tuan-tuan, bukan 30 hari. Kita seminggu, sehari nak jemaah masjid istiqamah susah. Cuba try 40 hari. Syawal payah cari bulan lain. 40 hari Syawal yang susah, banyak rumah terbuka. Bukan sebulan, sehari pun susah. Sehari nak pastikan kita mai awal masjid 5 kali sehari pun susah. Cuba tuan bilang, bila aku ni 5 kali sehari yang terakhir. Kalau dah dapat, cari seminggu pula. Dah dapat sebulan. Yang paling baik sampai 40 hari. Seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis apa? Tirmizi, Nabi kata apa? Masal jama'atan arba'ina yauman, sampai sembahyang jemaah selama 40 hari. Fit takbiratul ula, bersama imam, takbir pertama bersama imam. Mana kita dapat takbir bersama imam. Mana lepas imam takbir terus kita takbir. Jangan sama-sama pula, tak sah. Kutibat lahu barakatan, dicatat 2 pelepasan. Yang pertama lepas daripada api neraka, yang kedua lepas daripada sifat munafik. Mari kita kena cuba istiqamah. 30 hari pun susah, apatah lagi nak 40 hari, apatah lagi nak sepanjang hidup kita. Tapi Imam Sa'id bin Musayyab ni bukan biasa-biasa. 20 tahun dia dulu baru azan. Dia datang dulu baru azan. Apa dia kata? Ulama-ulama salafus soleh, kenapa datang dulu? Aku nak jadi hamba yang baik. Sebelum dipanggil aku dah datang. Aku tak nak jadi hamba yang buruk. Dah dipanggil baru datang. Bagi mereka panggil dah panggil baru datang pun buruk. Kita dipanggil-panggil tak datang-datang. Teruk benar kan? Bagi ulama salafus soleh, datang setelah dipanggil pun tak baik. Yang baiknya dah ready sebelum dipanggil. Punya teruk kita kan. Ini beza kita. Kita mungkin tak mampu, tapi kita cubalah sebulan, seminggu. Kita ada target kita. Paling minimal kita cuba dulu. Sehari cukup 5 waktu di masjid. Kemudian kita naik 2 hari, 3 hari. Kita ikut keadaan diri kita.
Jadi mereka sangat-sangat istiqomah. Nabi sendiri, saya lupa tadi hadis tadi. Bila malam yang ke-27, Nabi SAW bangun bersama, qiyam bersama sahabat. Ketika itu Nabi tahajud, Nabi tarawih sehingga hampir subuh. Kerana menurut Abu Zar perawi tadi, kami hampir terlepas sahur, hampir terlepas. Nabi sedang tarawih, takhawwafna, kami bimbang sahur kami tak dapat. Maknanya dah matan dan nazar dah sampai hujung-hujung subuh baru Nabi habis tarawih. Ini seperti mana yang diminta oleh Abu Zar yang minta. Jadi Nabi buat. Ini maksudnya ada pilihan lah. Nabi ada buat sepertiga, Nabi ada buat separuh, Nabi ada buat sampai subuh tarawih. Kita pilih lah. Tapi ada juga yang pilih sampai 9 suku mana. Itu kan sepertiga tu, pendek sangat. Satu ayat ada lah. Kata Lanu, talpah yang viral tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. 9 suku habis. Itu tak ada dalam Nabi punya kategori tak ada. Dia sepertiga, separuh ataupun sampai subuh tarawih Nabi yang berjemaah. Zaman Umar dia modify. Dia sebenarnya kadang-kadang kita ni bukan Wahabi, bukan Salafi, tapi kita kadang-kadang nak ikut sebiji-sebiji. Masjid surau, jawatan agama pun dia kena sesuaikan. Apa sesuai masyarakat sekarang? Kalau antara Nabi dengan Umar pun tak jauh. Nabi dengan Umar berapa tahun? Tak jauh. Lebih kurang Abu Bakar 2 tahun lebih. Lebih kurang 3-4 tahun je biasanya Nabi dengan Umar dari segi pemerintahan. Tapi Umar ubah. Sebab tu kita mujaddid, mujtahid, ulama-ulama kena fikir. Bukan ambil bulat-bulat, ya kan? Sebab kadang-kadang tak sesuai. Kita kena fikir 20 rakaat sesuai tak? 8 rakaat sesuai tak? Apa sesuai? Tazkirah sesuai tak? Kena mu'ayasyah, kena reality, bukan hanya on paper. On kitab kata 20, kitab kata 88. Tengok keadaan. Buktinya Umar ni, Umar modify. Sedangkan Nabi dengan Umar tak jauh. 3 benda yang Umar buat pembaruan. Yang pertama, 23 rakaat. Sebab tarawih 9 rakaat Nabi yang Nabi tak pernah tinggal sama ada luar Ramadan dan dalam Ramadan, sangat panjang. Hadis Bukhari daripada Huzaifah bin Yaman, cerita qiyam Nabi. Dia tak beza luar dan dalam Ramadan. Kata Aisyah, satu hari Nabi sembahyang qiyam, Huzaifah follow belakang. Kemudian Huzaifah dengan Nabi baca, Nabi iftatah al-Baqarah, Nabi buka awali dengan surah Baqarah. Dalam hati Huzaifah, yarka' indal bid'ah, pasti Nabi akan rokok bila habis ayat 100. Ini high expectation. Kalau kita baca buku surah Baqarah, ini 5 rokok lagi. Nampak beza? Sahabat expect Nabi akan rokok ayat 100. Kita anggarkan imam baca Alif Lam Mim dzalikal kitab akan rokok ayat yang kelima kan. Tak ada yang dua muka, satu muka pun tak ada kan. Jauh beza kita dengan orang dulu kan. Kalau lebih satu ayat je, semalam 5 ayat, hari ni dah 6 dah imam. Dapat wahyu ke apa? Itu pun kita komplain, mengeluh kan. Sedangkan 1-2 ayat je lebih. Huzaifah kata yarka' indal mi'ah, dalam hati Nabi akan rokok ketika ayat 100, tapi meleset. Nabi lepas ayat 100 baca lagi. Dalam hati Huzaifah kata apa? Yarka' indal mi'atain. Ini adalah hadis Bukhari. Nabi akan rokok ayat 200. Meleset juga. Habis surah Baqarah, meleset juga. Nabi sambung lagi Ali Imran, An-Nisa, 1 rakaat. Dan hadis sebut kana ruku' kana sujuduhu qadra qiyami, nahwa qadra qiyami. Sujud Nabi hampir sama dengan kadar qiyam. Cuba tuan-tuan buat anggaran Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran berapa jam? Boleh buat. Kalau tarawih macam tu,
Kan? Itu yang ada sampai subuh tu. Memang sampai subuh betul lah. Dahlah 3 rakaat, 3 surah panjang. Kita 3 juga, 3 kul je. 3 kul pun ada yang disekam. Baca 3 kul Allah witir. Ada setengah imam tu baca kul Allah. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Diskon lagi 70%. Dan 3 kul pun. Kita ni memang nak diskon, dia semua nak diskon. Bukan bazar je. Bukan shopping mall je. Tarawih pun nak diskon. Dahlah baca 3 surah panjang. Kata Huzaifah, Nabi baca mutarassilan, relax. Bukan tahdir, bukan laju. Nabi baca satu ayat. Kita Masya Allah, satu Fatihah senafas. Nabi tak buat. Nasib baik Al-Baqarah senafas, mampus kan? Satu ayat relax. Mustaksilan, relax, tenang. Lepas tu Nabi akan sambil doa celah-celah ayat. Doa pusat. Nabi respon dengan Quran. La yamurru bi ayatir rahmah illa sa'alah. Hadis yang sama. Bila Nabi baca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, lalu ayat rahmat, lalu ayat syurga, lalu ayat nikmat, Nabi akan minta. Contohnya lalu ayat syurga kan, Nabi minta Allahumma inna as'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilaiha, contohlah. Lalu ayat nikmat ni Nabi minta. Lalu ayat azab, la yamurru ayat azab illa ista'aza minhu. Nabi lalu ayat siksaan, ayat iqab, ayat hukuman, Nabi akan minta lindung. Dia dah baca 3 surah panjang, baca slow-slow, banyak sangat doa celah-celah ayat. Pening kita dengar pun, saya baca pun, saya dengar hadis pun pening, bukan pening apa, dahsyat sangat, hebat sangat. Ini Nabi istiqomah. Sebab tu orang modify bid'ah yang hasanah. Bukan semua bid'ah tu sesat. Takkan Umar dalam neraka ke? Ada puak-puak tu kata semua bid'ah sesat. Atau Umar dalam neraka? Semua khalifah 4 buat bid'ah. Osman buat bid'ah apa? Osman buat bid'ah azan di rukun Jumaat. Osman masuk neraka. Payah saya mengampak-ampak ni kan, semua bid'ah kan? Memang kita kena bid'ah pun, kena ubah yang sesuai. Tengok macam tazkirah tak ada. Tapi saya heran, saya duduk Mesir 10 tahun. Geng-geng salafi yang orang kata Wahabi ni, diorang buat tazkirah, celah-celah tarawih. Saya duduk sana 10 tahun juga. Masjid-masjid salafi buat, tak bid'ah pun. Itu saya pelik tu. Tak tu tak bid'ah. Nabi buat tazkirah ke? Adalah hadis Nabi buat tazkirah masa tarawih? Tak ada. Tapi salafi Wahabi buat dekat Mesir. Buat. Sebelum ke tengah-tengah saya tak ingat dulu, dah lama sangat. Dah 12 tahun tinggal Mesir. Maknanya boleh, tak ada masalah. Tazkirah agama yang penting sesuai. Benda yang nak bagi orang datang tu je penting. Masjid dia akan kita fikir bagaimana nak bagi orang datang. Itu nombor 1. Bukan jumlah rakaat, bukan apa-apa. Apa yang sesuai, apa yang perlu. Ubah pun tak apa. Bukan ubah cara solat. Maknanya dari segi rakaat, tazkirah sebagainya, apa yang sesuai. Saya pun tak tahu apa yang sesuai. Kena buat kajian, kena buat research. Umar buat 3. Yang pertama dia ubah tentang rakaat. Sebab Nabi buat 9 rakaat terlampau panjang. Aisyah kata la yus'al an husnihinna wa tulihin. Jangan kau tanya betapa indah. Bacaannya sangat indah dan panjangnya solat Nabi, solat malam 9 rakaat tadi. Jangan tanya, dia terlampau panjang, terlampau indah. Panjang tapi seronok. Sebab tu bila Abu Zar dapat sembahyang Nabi separuh malam, dia nak lagi, betapa indah. Macam orang yang hilang akal, bukan gila, maksudnya dia seronok baca, tak sedar, dah separuh malam dah. Ni. Sebab tu kena cari iman yang bukan hanya sedap suara, iman pun sedap. Imam yang iman sedap, bukan suara dia sedap. Bila iman sedap, dia punya bacaan tu musir, berkesan, masuk dalam hati. Kalau baca je sedap tapi tak ada iman yang sedap, dia hanya, apa kata ulama, hanya keluar daripada mulut, masuk ke telinga, tak sampai ke hati. Sebab tu dia kena dua. Sedap pun kena juga, sedap suara dan sedap iman. Nabi, sebab tu Nabi ni sampai ke hati para sahabat. Maksudnya macam orang yang seronok, lebih seronok daripada kita makan mewah, lebih seronok daripada orang yang leka dengan dunia. Sebab tu Umar ubah. Sebab bila dah
dah apa, sahabat dah kaya-kaya, tabi'in dah kaya-kaya, jadi dunia dah masuk. Bukan saya sebut, yang sebutnya Salman Al-Farisi. Zaman Umar ke zaman Osman? Salman Al-Farisi melihat sahabat-sahabat kaya menangis. Sebab apa? Ini bukan zaman Nabi. Saya pun naik sedih. Salman Al-Farisi sahabat tengok dulu zaman Nabi susah, sembahyang pun lama-lama. Bila dah baru zaman sahabat, bukan zaman lepas tu. Tengok sahabat katalah Amru ada 50 juta dirham, yang ni pun kaya raya, yang pun kaya. Menangis sahabat. Sebab apa yang berlaku zaman Nabi sudah semakin lama semakin hilang. Itu zaman sahabat, zaman kita lagi bukan hilang, sudah habis. Sebab tu kita kena kembalikan, mencari imam yang iman sedap dan juga mana yang ada roh. Baca je. Saya ada satu nama Syekh Yusuf Mu'ati Mansurah. Dia baca Fatihah je, satu masjid menangis. Baru baca Fatihah, baca surah lagi, teriak. Namanya ingat lagi. Saya payah nak ingat nama orang, sebab saya memang sejak sekolah menengah memang lupa, sejak universiti sangat suka lupa nama. Kalau tuan-tuan pernah jumpa saya pernah kenal, lupa nama tu jangan terasa. Tapi saya ingat nama dia, Yusuf Mu'ati. Baca Fatihah dah menangis. Sampai ia akan abu, dia punya ayat, dia punya tak tahu nak cakap macam mana. Baca Fatihah. Dia tak boleh. Bila saya beli kaset dia, dulu kan kaset, dengar, dia tak rasa. Bila dia kena dengar live, CD dia try juga, tak rasa. Sedap sama tapi dia tak sampai. Sebab tu dia kena live sampai. Sebab tu kena cari orang ini. Jadi Omar dia ubah 23 rakaat tapi ringkas kan, berhenti itu nama tarawih. Tarawih ini jamak tarawihah. Sebab tu ada orang kata 11 rakaat tak tarawih memang pun. Sebab dia ada sikit punya rehat. Tapi tak masalah pun, sebab yang utamanya Nabi sebut siap Ramadan. Tarawih tak ada disebut zaman Nabi, tak ada. Zaman Umar sebab dia banyak rehat. Kan 23 rakaat banyak rehat. Supaya dia rehat senang sikit, boleh bernafas, boleh minum air. Kalau macam Nabi tadi, satu rakaat dah berapa 3 surah. Satu rakaat rukuk dan sujud hampir macam qiyam. Rukuk sujud dia punya durasi lama macam qiyam. Mana kalau qiyam 2 jam, rukuk 2 jam, sujud 2 jam. Tak tahu macam ni. Ini hadis Bukhari, hadis Huzaifah bin Yaman. Bukan. Jadi Nabi istiqomah, tak pernah tinggal betul. Sebab tu Umar ubah 23. Yang kedua, Umar ubah apa? Supaya dapat istiqomah. Umar ubah lantik 2 imam yang lama sampai pukul 3, pukul 2 pagi. Jadi ada 2 orang imam, iaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni memang diiktiraf oleh Nabi bacaan dia. Ada 4 orang. Dia kata istiqra'ul Quran min arba'ah, ambillah Quran daripada 4 orang. Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Salim, bukan Salim penyanyi tu, Salim ni hamba Huzaifah. Tadi Huzaifah sahabat tadi. Dan yang keempat Abdullah bin Mas'ud. Ini 4 orang qari yang Nabi, ini hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Istiqra'ul Quran min arba'ah, ambillah Quran daripada 4 orang. Jadi Umar lantik Ubay dan seorang lagi Tamim yang tengok Dajjal tu, Tamim bin Aus Ad-Dari. 2 imam bergiling-giling sampai dekat subuh, sampai pukul 3. Maknanya bila orang lambat datang sempat. Contoh kita pergi shopping mall kat malam, mana pukul 12 pun ada lagi imam tarawih. Maknanya kena fikir, bukan ikut sebiji. Sebab Islam ni dia ada yang murunah, fleksibel, keanjaran, dan dia ada yang sawabit, ada yang tetap. Mana kita boleh sesuaikan tarawih mana macam mana. Mana kena mikir. Kena fikir macam mana yang lebih sesuai. Bukan ikut sebiji kan. Karena para sahabat tak mengajar kita ikut sebiji. Kena sesuaikan dengan keadaan masyarakat, terutama pihak pemerintah dan juga jabatan agama dan juga pihak masjid. Sesuaikan bagaimana, mana yang sesuai. Jadi Umar, yang ketiga Umar buat apa? Lampu-lampu Ramadan. Itu mula zaman Umar. Kita tak buat. Hanya itu kita tak buat. Di Arab buat Ramadan, satu Ramadan yang penuh lampu. Fawanis. Jadi apapun kita nak yang penting benda itu berlaku secara konsisten, istiqamah, berterusan. Buat
Jelas lah, jelas. Terakhir saya nak cerita satu cerita tentang istiqomah ni, tuan-tuan, sebagai galakan bagi kita tentang orang yang mati dalam istiqomah. Banyaklah cerita orang mati dalam istiqomah ni. Antaranya ada pemuda ni, dia baca Quran sehari 10 juzuk. Ini nak galakkan kita. Ramadan istiqomah sampai 30 Ramadan. Lepas Ramadan kita pun cari apa yang kita boleh tinggalkan, yang kita boleh ambil dari Ramadan ni. Sembahyang malam bagi istiqomah. Kalau sebelum Ramadan kita sembahyang 2 rakaat, Ramadan kita tambah 4 rakaat. Lepas Ramadan kita buat 4 rakaat straight. Mana kita kena ambil sikit, ambil semua pun. Maknanya kita kena bagi pastikan benda itu mesti berlaku secara konsisten. Tidak ada sikit pun tak tinggal. Macam Nabi istiqomah sembahyang rawatib 10 rakaat. 10 rakaat. Sebelum zuhur, lepas zuhur 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, lepas isyak, lepas maghrib 2 rakaat. Nabi tinggal satu hari lepas zuhur, ba'diyah, Nabi buat lepas. Waktu haram boleh buat qada. Main konsisten. Okey, ni ceritalah sebelum saya tutup kan. Seorang pemuda ni dia 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari. Bukan Ramadan, waktu biasa. Memang sepanjang tahun dia akan buat. Sehingga dia meninggal dalam keadaan begitu. Dia meninggal dalam keadaan begitu. Kemudian orang serba salah, bercampur baur. Sebab dia meninggal dalam baca Quran baik, baca surah Yasin masa itu. Tapi ayat terakhir tu yang orang confuse. Sebab ayat apa? Inni idzal lafi dhalalin mubin. Meninggal. Orang pun confuse. Sebab ayat itu maknanya sesungguhnya kalau begitu aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya kalau begitu aku berada dalam kesesatan yang nyata. Orang pun sesat. Ya macam ayat penghujung ini mati husnul khotimah ke suul khotimah. Akhirnya jawapan bertelerai bila seorang sahabat kawan dia mimpi. Bila dia mimpi, dia nampak sahabat tadi kata, bagaimana dengan keadaan kau? Apa yang Allah buat pada kau? Kemudian dia kata pun, alhamdulillah, bila aku berada di alam kubur saat waktu pertama aku menghadap malaikat munkar nakir. Malaikat tanya macam biasa soalan dah bocor. Ma rabbuka? Dia jawab apa? Dia jawab sambungan ayat surah Yasin tadi. Lepas inni idzal lafi dhalalin mubin, apa? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Memang kena dengan soalan ma rabbuka. Apa Tuhan kau? Aku beriman dengan Tuhan kamu semua. Dengarlah. Dia tak jawab Allah, tapi jawab dengan ayat Quran. Kerana dia istiqomah dengan Quran. Kemudian apa jadi? Ila dukhulil jannah. Malaikat kata masuklah syurga. Kena dengan ayat tadi, nampak? Ini kenapa? Kerana dia dah betul-betul jiwanya Quran. Sampai kata ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alna makramin. Akhirnya Allah perkenankan orang kampung tahu apa yang jadi pada dia. Bila dia mimpi, bila kawan dia mimpi jumpa dia, dah beritahu apa yang berlaku dalam kubur tadi. Inilah contoh istiqomah. Jadi kita teruskan istiqomah, solat jemaah, solat maghrib pun berjemaah, bukan solat lain dia. Kerana yang paling kurang orang berjemaah maghrib lah. Subuh ramai lagi, maghrib yang kurang sebab orang berpuasa kat rumah. Ikut macam Nabi. La aftara ala tamarat qabla an yusalli maghrib. Buka kurma sebelum sembahyang maghrib secara berjemaah. Nabi buat begitu setuan sebelah hadis. Dan lepas Ramadan tolong cari benda baru yang kita tak istiqomah lagi. Ataupun langsung tak istiqomah. Saya ni ikut suka. Bila buat, kadang-kadang tak buat. Tak nak, kita nak istiqomah. Mesti ada, walaupun sikit. Cari sembahyang duha ke, benda kita buat setiap hari. Sembahyang malam ke, tahajud ke. Tak mampu tahajud sebelum lepas tidur, kita buat sebelum tidur. Sebelum tidur namanya qiyam. Qiyam modal, tak perlu tidur. Tahajud, kena tidur baru bangun. Itu nama tahajud. Tak mampu tahajud buat qiyam pun tak apa, tak ada masalah. Sebelum tidur. Yang penting istiqomah. Zikir, selawat kita berapa nak istiqomah. Sebab sunat apa yang kita nak istiqomah kena ada.
Kerana istiqamah ini sangat luar biasa dia punya penangan dia. Dunia akhirat termasuk tadi malaikat akan mengkhabarkan ketika kita mati kita mendapat syurga Allah Ta'ala. Cukuplah sampai itu sahaja. Satu iklan lah macam biasa. Siapa yang nak belajar mengikuti pondok online saya boleh lepas Ramadan lah. Ramadan ni ada tapi dalam keadaan yang tergesa-gesa lah. Lepas tarawih nak buat kelas jadi agak kalung sikit. Jadi lepas Ramadan insya-Allah